Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam kegiatan sambutan Hari Hasil, dan saya beritahu kepada Dr. Abu Tarik sebentar tadi, inilah hujung kali Hari Mesyuarat Jemaah Menteri jam 9.30 pagi yang saya dipaksa hadir untuk bersama-sama. Ini sudah dapat bayangkan ya, betapa pentingnya harapan pimpinan negara dan rakyat menganggap ini sebagai antara institusi atau agensi utama negara, sehingga saya merasakan perlu untuk hadir secara pribadi walaupun hari ini agak mendesak. Di antara sebabnya ialah kerana khidmat dan jasa serta pengorbanan saudara. Agensi ini perlu untuk memastikan hasil yang lumayan. Dan hasil itu kalau diikat dengan konsep negara madani, dengan tata kelola yang baik, pengurusan yang cekap, mengelakkan daripada ketirisan, pembaziran dan rasuah, pulangan itu kepada negara dan rakyat. Jadi asas cukai kita masih rendah, 11%, dan ini jauh lebih rendah dari Thailand. Asas cukainya 16,4%, atau Singapura 12,6%. Sebab itu tugas kita itu lebih mencabar, kerana dengan asas cukai yang rendah dan bilangan syarikat yang membayar cukai pun relatif rendah bagi syarikat-syarikat yang ada di negara kita. Umpamanya dari 1,5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, kurang dari setengah juta itu yang membayar cukai, 435,000. Ya. Ini maknanya kurang daripada 29% syarikat berdaftar yang membayar cukai. Saya sentuh atau singgung hal-hal sedemikian untuk menjelaskan betapa mendesak dan perlu kecekalan, kecekapan, kepantasan, pengurusan dan pendirian rakan-rakan dan keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menjalankan tugas, mengingatkan bahawa jumlah yang bayar itu kecil dan hasilnya itu sangat diperlukan, bukan saja untuk menjamin pertumbuhan negara tetapi untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Kenatipun begitu, pada tahun 2023 saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kerana lembaga hasil berjaya mencipta sejarah baru kutipan cukai, 183.34 bilion ringgit. Maknanya lebih dari 7.8 bilion ringgit atau 4,49% dari jumlah kutipan tahun sebelumnya. Baik, saya kaitkan dengan urusan tata kelola, kerana saya tekankan seringkali di mana-mana acara, di parlimen dan di luar parlimen, bahawa negara ini harus beralih daripada keselesaan, kebiasaan untuk menerima kenyataan bahawa mencuri, mengizinkan ketirisan, membiarkan pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan yang bukan hak mereka, itu nampak dibiarkan. Jadi akhirnya kita lihat umpamanya segelintir kecil yang berkuasa, baik di kalangan politik ataupun penjawat awam,
dan juga di syarikat-syarikat kerajaan memperoleh kekayaan yang luar biasa. Saya menghentikan amalan ini, dan di antara jentera yang kita harapkan dari selain SPRM adalah di kalangan pejabat awam, utamanya keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Aspirasi madani ini kalau tidak dihadam, dihayati, akan hanya menjadi slogan. Sebab itu pada hari Jumaat bertuah ini kita harus ingat apa arti keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Itu seruan dan gagasan Al-Quranul Karim kepada yang beriman, menjalankan, menyeru ke arah kebaikan. Itu dituntutan, ya. Tapi bedanya bukan hanya idza da'akum itu seruan, pengurusan harus baik, elak ketirisan, tolak rasuah dan penyelewengan, tapi kita terus mengizinkan. Sebab itu ukurannya itu bukan sekadar menyeru idza da'akum, tetapi menghayatinya dari diri kita, jabatan kita, dan bagaimana kita laksanakan dan hayati. Lima yuhyikum, actualization of the ideal. Itu cabaran yang penting. Saya tekankan hal ini kerana saya percaya insya-Allah, ya, Dr. Abu Tariq meneruskan usaha rakan-rakan terdahulu dapat terus meningkatkan usaha. Penyakit kita di antara lain kita selesa. Apa lagi masalah? Kita dah tingkatkan hasil, kita dah kurangkan ketirisan. Tetapi dalam hidup ini, ya, kalau kita tidak strive for excellence, atau dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itqan fil amal, tidak efficient dan excellence dalam action dan amalan kita, dia tidak ada tanda manusia. Manusia itu, apatah lagi manusia muslim, itu harus dinamik, harus tidak mudah rasa selesa, tidak jumut dalam memahami ilmu, menguasai ilmu, atau melaksanakan tugas, atau mencari pendekatan-pendekatan baru. itu harus sentiasa rasa dirinya tercabar, membuat sesuatu yang lebih baik, bertanggung jawab kepada jabatannya, kepada rakyatnya, dan yang utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya menggesa rakan-rakan untuk merasakan sama-sama bertanggung jawab, kerana sudah jumlah syarikat kecil yang bayar. Kalau kita lihat umpamanya angka 31 Disember 2023, pembayar cukai individu di Malaysia ini 5.7 juta. Masih belum mencapai tahap negara berkembang seharusnya. Tetapi pada hari ini saya tidak boleh nafikan, kerana langkah-langkah diambil, ikhtiar-ikhtiar atau inisiatif-inisiatif baru yang diperkenalkan oleh lembaga hasil dalam negeri telah berjaya meningkat hasil kepada negara. Ya, jadi saya mengulangi pengiktirafan itu dan penghargaan itu dengan harapan terus meningkat lebih baik daripada unjuran tahun 2024. Itu cabaran bagi Dr. Abu Tariq. Kemudian kita tahu juga program khas pengakuan sukarela 2.0, dan sehingga 15 Februari 2024 lembaga telah menerima 68.806
kes pengisytiharan sukarela berjumlah 610 juta daripada pembayar cukai baru dan sedia ada. Tapi saya tekankan secara umum di Asia Pasifik kutipan kita itu masih rendah. Kita warisi hutang yang tinggi, defisit yang membengkak. Walaupun alhamdulillah dengan kepentasan rakan-rakan di perbendaharaan di bawah tujuan kita dapat kurangkan 5% dan insya-Allah akan terus kurang. Mengapa harus kita kurangkan defisit? Kalau kita terus tingkatkan hutang dan defisit, beban kepada generasi akan datang. Kutiplah hasil banyak manapun, tetapi amalan kita terus boros dan tiris, bebannya kepada generasi akan datang. Itu bukan pimpinan yang bertanggungjawab. Ibu bapa, untuk keselesaan anak-anak, hutangnya meningkat, meninggal saudara, beban kepada anak-anak. Itu bukan pengurusan yang baik. Kita warisi ini dalam pimpinan yang terus belanja cara boros dengan ketirisan begitu banyak. Kita tak boleh lagi meneruskan dan mempertahankan sistem yang ada. Inilah sebab usaha-usaha diambil untuk meningkatkan keyakinan. Pelaburan masuk dengan rekod tertinggi dalam sejarah kerana keyakinan pelabur domestik dan pelabur luar. Inflasi di tahap terendah, kadar pengangguran kian rendah. Kita cabar dengan kedudukan ringgit, dan saya terangkan di banyak tempat walaupun ada kritikan, dan rakan-rakan di perbendaharaan dan bank negara sedang mengambil langkah-langkah yang wajar, tetapi tidak wajar untuk hanya dikaitkan soal ringgit padahal inflasi rendah. Pada krisis 98, ringgit jatuh merudum dan inflasi terus melonjak. Pelaburan tak datang, pengangguran meningkat, syarikat-syarikat muflis itu mencecah ratusan ribu. Hal sedemikian tidak berlaku. Jadi kita harus lihat dalam konteks yang keseluruhannya. Sebab itu saudara, untuk terus mengangkat martabat rakyat dan negara, hasil sangat penting. Untuk apa kita kutip hasil? Sudah lihat umpamanya tahun ini STR tingkat memberi manfaat kepada hampir 10 bilion, 10 juta rakyat daripada 7-8 juta sebelumnya. SARA, sumbangan asas rahmah, dulu memberi manfaat kepada 210,000 orang, sekarang memberi manfaat kepada 700,000. Jadi peningkatan itu tinggi. Dari mana? Bagaimana mungkin kita meningkatkan sumbangan itu? Saya harap orang yang menerima SARA dan STR jangan lupa jasa lembaga hasil dalam negeri dan custom dan lain-lain. Kalaulah tidak kerana usaha saudara, tak dapat tingkatkan. Untuk pekebun kecil getah kita tambah, untuk nelayan kita tambah, untuk anak-anak pergi ke sekolah kita tambah, peruntukan baiki seluruh tadas seluruh negara tahun lalu kita tambah. Tahun ini perumahan pejabat awam, perumahan polis dan tentera, kita beri peruntukan tambahan. Hasil yang membantu kita memberikan pulangan balik kepada rakyat. Jadi saya, walaupun saya sebut beberapa projek tambahan, termasuklah tempatan banjir dan lain-lain, semua yang kita lakukan itu ya, di antara penyumbang utama tentu rakyat, tetapi kecekapan
saudara, membantu cara langsung rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran jasa timpal kepada saudara kerana jasa untuk membantu mengurangkan beban rakyat susah di negara kita. Jadi saudara yang hormati sekalian, tadi Dr. Abu Tariq ada menyebut tentang kecekalan hasil, lembaga hasil untuk terus menyempurnakan tugas mereka, mengutip cukai dan hasil daripada semua tanpa mengira kedudukan mereka. Sudah ingat tadi bila saya laksanakan, saya bantu menetapkan hasil sebagai agensi yang tidak mudah ya. Pada ketika itu tidak mudah, tapi saya bangga kerana saya dapat ada sedikit sumbangan untuk tidak menjadikan yang hasil ini sebagai jabatan. Tapi ada sejarahnya. Saya datang ke jabatan hasil dalam negeri masa itu. Saya dengar laporan. Kemudian mereka beritahu pada ketika itu ada puluhan syarikat-syarikat raksasa dan agregasi yang terkenal di negara ini, tetapi sukar membayar cukai. Ada yang bayar setengah, ada yang bayar suku. Kerana mereka itu terlalu besar, gergasi, naga, siapa berani singgung. Tapi bila saya bicara dengan pimpinan pengurusan jabatan pada itu, mereka kata kalau ada kesediaan menteri untuk memberikan laluan, beri kami tempoh beberapa bulan dan mereka laksanakan sebaiknya. Saya hormat sikap yang demikian, dan mereka pergi secara berani tanpa mengira di peringkat bawah termasuk gergasi dan dalam perniagaan, dan mereka berjaya mengutip peringkat pertama kalinya ya, kerana sikap dan ketegasan kita bersama. Mengenang jasa mereka, kesungguhan dan pengorbanan, malah risiko yang mereka hadapi, saya memutuskan untuk naikkan jabatan menjadi agensi, lembaga hasil dalam negeri. Jadi saya harap semangat itu kekal, Dr. Abu Tariq, supaya jangan ada orang yang rasa kerana pengaruh mereka, kedudukan mereka, terlepas dari bayaran cukai. Ada ke tidak? Ada. Ada keperluan kita lebih tegas? Ya. Kerana kita tidak boleh bagi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian, saudara. Tidak kira kaitannya, kedudukannya, seperti saya selalu sebut, saudara bertugas menjalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun, saya tidak kira. Saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Kalau tak bayar cukai, geledah dan ambil tindakan. Barulah hebat, saudara. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis sambutan hari hasil ke-28 LHDN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.